Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alia binti Rizwan dengan nombor matrik 4223005981 serta rakan sekumpulan saya akan membentangkan tentang poster infografik yang bertajuk Tanggungjawab Sosial dalam Kalangan Kejiranan. Saya Nur Alia akan membentangkan tentang pengenalan bagi tajuk kami iaitu Tanggungjawab Sosial dalam Kalangan Kejiranan. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai impian untuk hidup aman, damai dan selesa. Untuk mencapai keadaan sebegini, seseorang itu perlu mempunyai jiran yang baik. Untuk membentuk masyarakat yang sejahtera dan hidup yang berlandaskan syariat Islam, dalam hal ini akhlak jiran kita memainkan peranan yang besar untuk menjayakannya. Oleh itu, masyarakat di negara ini yang beragama Islam terutamanya hendaklah menunjukkan cara hidup yang baik dan khususnya hidup berjiran, kerana jiran adalah asas kepada perpaduan negara. Hakikatnya, sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa, agama dan keturunan, budaya dan adat resam, amatlah dituntut untuk berbuat baik antara satu sama lain dalam usaha mewujudkan suasana aman, sejahtera dan harmoni selalu. Jelaslah kehidupan bermasyarakat bersama jiran tetangga yang baik akan memberikan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan kita. Dengan semangat kejiranan yang erat, hubungan kekeluargaan dan silaturahim sesama jiran dapat diperkukuhkan lagi. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan terangkan tentang gambar pertama. Di situ menunjukkan mereka berbual tentang jiran baru mereka yang baru pindah ke kawasan perumahan mereka, dan menampakkan jiran baru tersebut agak sombong terhadap mereka dan mereka tidak dapat berbual. Jadi mereka ingin membuat langkah pertama dengan menegur jiran itu terlebih dahulu. Gambar kedua menunjukkan terdapat aktiviti rewang di kampung yang selalunya diadakan di kampung ketika kenduri atau sebagainya. Aktiviti ini dapat mengeratkan silaturahim antara penduduk dengan bersama-sama memasak dan berbual ketika melakukan aktiviti tersebut. Dan gambar ketiga menunjukkan mereka menukar-nukar juadah dengan jiran-jiran mereka. Perkara ini dapat mengeratkan juga silaturahim antara jiran dan juga dapat mengenal budaya-budaya antara jiran-jiran tersebut. Gambar keempat pula menunjukkan dua orang pakcik sedang berbual antara rumah mereka. Perbualan ini juga dapat menunjukkan betapa eratnya mereka sesama jiran. Gambar kelima yang menunjukkan ada kartun SpongeBob dan Patrick. Mereka bersukaria tetapi Squidward agak sombong dengan mereka dan tidak mahu bertegur sapa dengan mereka. Jadi itu menyukarkan mereka untuk menyukarkan SpongeBob dan Patrick ini mengenal Squidward ini dengan lebih mendalam. Saya Anis Nabila binti Ahmad Kanzi, 4223003311. Saya akan menerangkan bahagian punca kurangnya mengenali jiran sekeliling. Pengkaji telah menetapkan 3 punca kurangnya mengenali jiran sekeliling bagi melaksanakan kajian ini. Punca utama isu ini adalah budaya kunjung mengunjungi kurang diamalkan antara jiran tetangga. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak berminat untuk berjumpa atau menziarahi jiran tetangga. Melalui amalan menziarahi ini, ia dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk menjalinkan hubungan dengan lebih akrab dan mesra walaupun mereka berbeza kaum dan agama. Malah, amalan kunjung mengunjungi ini bukan sahaja khusus untuk perayaan, bahkan ia sesuai juga untuk kita menziarahi mereka yang sedang sakit tanpa mengira agama dan kaumnya. Selain itu, punca kedua ialah sibuk mencari rezeki. Hal ini dikatakan demikian kerana kos sara hidup yang kian tinggi serta arus pemodenan yang berkembang telah memaksa masyarakat untuk bekerja keras sepanjang hari. Oleh sebab itu, mereka tidak mempunyai peluang untuk berjumpa atau bertegur sapa dengan jiran tetangga kerana kesuntukan masa dan keletihan setelah seharian bekerja. Contoh pekerjaan zaman dulu dan kini jauh berbeza. Sebagai contohnya, pekerjaan pada zaman dahulu lebih mementingkan nilai bekerjasama di antara satu sama lain, tetapi pada masa kini, corak pekerjaannya ialah bekerja sendiri yang tidak terlalu menekankan amalan bekerjasama. Hasilnya, hubungan silaturahim antara masyarakat semakin renggang.
Punca terakhir ialah kemajuan bidang teknologi. Hal ini dikatakan demikian kerana bidang teknologi pada masa kini seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Pada zaman kini, perkembangan bidang teknologi bertambah maju dan pesat. Sebagai contohnya, masyarakat kini terlalu asyik menggunakan kemudahan media elektronik seperti telefon bimbit, komputer, televisyen sehingga mereka lalai dan tidak menghiraukan orang sekeliling mereka. Budaya sebegini menyebabkan amalan kunjung mengunjungi antara jiran tetangga semakin pudar. Pada masa yang sama juga, mereka tidak sedar bahawa mereka telah mengabaikan kepentingan semangat kejiranan itu. Oleh sebab itu juga, kemajuan bidang teknologi pada masa kini menjadi antara punca masyarakat tidak mengenali jiran sekeliling mereka. Selamat pagi bang. Awal bangun bang Palau bang Bang, cantik sebab bang. Beli mana? Bang. Palau bang Palau 1, palau 2 bang Bang. 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 Oh. Malas salahnya kau. Saya, Nur Aisyah binti Wizaimi, 4223002511 ingin membincangkan tentang kesan-kesan kurang mengenali jiran. Kesan yang pertama ialah akan wujudnya pelbagai gejala sosial. Dewasa kini, ramai remaja menghabiskan usia remaja mereka dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan yang merugikan diri mereka sendiri. Antara perkara atau aktiviti yang tidak berfaedah itu ialah melepak, merempit, vandalisme dan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Hal ini kerana tiada pihak yang akan memantau kawasan perumahan atau kawasan-kawasan tertentu kerana masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka juga menggunakan istilah tidak menjaga tepi kain orang lain, membuatkan mereka tidak menghiraukan masalah gejala sosial yang kini kian membimbangkan. Selain itu, jiran yang tidak menjaga etika berjiran akan sukar mendapat pertolongan apabila ditimpa kesusahan. Hal ini dikatakan demikian kerana jiran-jiran tidak akan mendekati dan tidak akan memberi perhatian tentang hal ehwal kita. Ketika kita berada dalam kesusahan, terutamanya ditimpa kemalangan, merekalah orang yang pertama akan datang menghulurkan bantuan sebelum adik-beradik atau saudara mara kita datang. Permasalahan ini berpunca dari sikap yang mementingkan diri sendiri atau dengan kata lain individualism dan tidak menjaga adab baik melalui perbuatan maupun tutur kata. Contohnya, jiran tidak akan memberi bantuan apabila salah seorang ahli keluarga sakit dan memerlukan kenderaan dengan segera. Akhir sekali, jiran yang tidak beradab akan lebih menjejaskan perpaduan di kalangan masyarakat. Hal ini lebih mudah dilihat apabila tidak mempunyai persefahaman di antara jiran tetangga dan berlakunya permusuhan di kalangan masyarakat berpunca dari ketiadaan adab dari jiran tetangga yang berlainan agama. Perkara yang melibatkan agama lebih mudah dibangkitkan menjadi permusuhan di kalangan jiran tetangga. Perselisihan faham antara jiran tetangga juga akan berlaku apabila tidak mempunyai komunikasi yang baik, malahan lebih membimbangkan apabila berlakunya fitnah di kalangan masyarakat setempat yang melibatkan jiran tetangga. Assalamualaikum dan hai semua, saya Nur Erina Yasmi binti Rosli dan nombor kametrik saya 422-300-3161. Saya akan membicarakan tentang langkah membendung isu kejiranan daripada tajuk kami iaitu tanggungjawab sosial dalam kalangan kejiranan. Terdapat beberapa langkah dalam membendung isu ini. Antaranya ialah mewujudkan pusat komuniti di kawasan perumahan, mengamalkan budaya ziarah menziarahi dan menganjurkan aktiviti kebajikan bersama kejiranan. Pertama sekali, mewujudkan pusat komuniti di kawasan perumahan. Hal ini dikatakan demikian kerana pusat komuniti seperti balai raya dan dewan serbaguna boleh digunakan untuk aktiviti kemasyarakatan seperti hari keluarga dan sebagainya. Kemudian, organisasi seperti rukun tetangga perlu ditubuhkan bagi mengurus hal-hal berkenaan aktiviti di kawasan kejiranan. Oleh itu, semua ahli masyarakat perlulah mengambil bahagian dan menyumbangkan kerjasama bagi mencapai semangat kejiranan yang harmoni. Seterusnya, mengamalkan budaya ziarah menziarahi. Hal ini dikatakan demikian kerana kesibukan mengejar kerjaya dan urusan harian
telah menyumbang kepada kemerosotan budaya, ziarah menziarahi antara kejiranan. Oleh itu, sekiranya berkesempatan untuk berkunjung ke rumah jiran tetangga, terutama pada hari lapang maupun suatu perayaan, mampu dijadikan sebagai sebuah aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan bersama kejiranan. Akhir sekali, menganjurkan aktiviti kebajikan bersama kejiranan. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam sesebuah kampung atau taman perumahan pasti mempunyai kawasan awam seperti taman permainan dan rumah ibadah. Dengan menganjurkan aktiviti seperti gotong royong secara berkala iaitu dengan membersihkan tempat-tempat awam yang digunakan bersama-sama. Oleh yang demikian, kejiranan dapat menikmati kawasan persekitaran yang bersih dan selamat. Secara kesimpulannya, kepentingan tanggungjawab sosial tetap menjadi keutamaan dalam kalangan keluarga, masyarakat dan negara. Semangat kejiranan dalam masyarakat ialah budaya yang amat unik dan perlu dihargai dengan lebih baik agar masyarakat mendapat manfaat daripada nilai yang baik ini. Terdapat beberapa punca kesan dan langkah dalam kepentingan tanggungjawab sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Malaysia ini. Sehubungan dengan itu, kita perlu mengelak punca dan kesan yang akan memberi kesan negatif kepada semangat kejiranan. Oleh itu, masyarakat memberi kerjasama bagi mengelakkan perkara tersebut supaya mereka dapat hidup dengan sejahtera. Semangat kejiranan bukan sahaja memastikan masyarakat hidup dalam keharmonian, tetapi menjamin kesepaduan negara juga. Rakyat yang berjaya ialah rakyat yang mempunyai nilai sahsia yang baik dan menjadikan negara Malaysia yang cemerlang dan terbilang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.